Sejahtera, kita bertemu lagi kali ini dalam Bual Bicara My Suara yang akan membawakan satu isu dan topik yang sangat hangat masa kini, iaitu satu analisis tentang pilihan raya yang baru saja berlalu, iaitu melibatkan pilihan raya kecil Rompin dan juga pilihan raya kecil Pematang Pauh dalam satu tajuk yang kita namakan sebagai pilihan raya kecil Rompin dan pilihan raya kecil Pematang Pauh, satu perspektif nasional. Jadi kali ini kita bersiaran ditaja khas lokasi oleh The Teapot Cafe di Bigfield yang menaja lokasi untuk rancangan Bual Bicara kita pada kali ini, yang juga kita membawakan dua panel yang sangat dikenali di Malaysia. Di sebelah kanan saya Dr. Amir Saifuddin Ghazali, iaitu pengarah Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya UMCDL, yang sudah dikenali dengan saban tahun membuat kajian-kajian tentang pilihan raya umum dan juga pilihan kecil. Dan di sebelah kiri saya juga iaitu saudara Wan Saiful Wanjan, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Demokrasi dan Equal Ekonomi Ideas, yang juga badan pemikir yang berkaitan juga tidak asing tentang pilihan raya di Malaysia. Jadi kali ini kita akan membuat sedikit pembedahan ataupun satu kupasan tentang pilihan kecil baru saja berlalu minggu lalu, yang melibatkan, saya rasa, menarik perhatian seluruh Malaysia, walaupun pilihan raya ini adalah satu daerah di Pahang dan juga di sebelah Pulau Pinang, tetapi satu Malaysia mengikuti pilihan raya ini yang dikatakan juga antara pilihan raya yang sangat dramatik, ya. Jadi pertamanya kita ingin bertanya kepada Dr. Saifuddin, Dr. Amir Saifuddin, tentang kalau kita melihat bahawa keputusan pilihan raya ini walaupun terlepas 2 tahun selepas berlalunya pilihan raya umum ke-13 tahun 2013, kelihatannya bahawa momentum pilihan raya kecil kali ini masih mengekalkan rentak yang serupa, iaitu mengekalkan status quo. Kalau kita melihat di Rompin, BN masih memenangi, berkuasa, dan juga di Pematang Pauh masih mengekalkan, walaupun bukan Datuk Seri Anwar Wahid wakilnya, iaitu isteri beliau Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail sebagai ahli parlimen untuk kali ketiga setelah melalui 2 kali pilihan raya umum dan juga 1 pilihan raya kecil. Jadi mungkin Dr. Amir boleh terangkan sedikit, adakah sepanjang 2 tahun ini momentum itu masih kekal atau yang bagaimana? Okay, terima kasih kepada My Suara kerana menyebut saya dalam panel perbincangan ini. Okey, pilihan raya kecil dalam konteks pilihan raya umum dan pilihan raya secara keseluruhan dalam konteks negara kita ni, saya nampak pilihan raya kecil ini kita tak boleh lihat ia sebagai satu titik perubahan kepada sebarang bentuk politiking yang ada dalam konteks negara. Seperti yang Faizal sebutkan tadi, satu suku kekal kan. Bila satu suku kekal, apa yang boleh kita baca daripada pilihan raya tadi memperlihatkan bahawa setengah pengundi itu menganggap ia tidak akan mengubah apa-apa dari segi konteks majoriti, umpamanya dari segi konteks menambahkan bilangan kerusi dan sebagainya. Kerana dari segi, kita katakan dari segi lumrahnya pilihan raya kecil ini, selepas daripada PRU 12 yang lepas pun, dalam semua pilihan raya kecil kita memperlihatkan kadar keluar mengundi yang berkurangan. Begitu juga dengan PRK selepas daripada PRU 13 juga memperlihatkan trend yang sama. Jadi kalau boleh kita mesti membedah mengapa kadar keluar mengundi akan berkurangan semasa PRK. Banyak perkara yang boleh kita lihat di sini. Umpamanya dari segi mood secara keseluruhan, pada PRU itu seluruh negara berpilihan raya, meriah, dan sedikit sebanyak ia akan meningkatkan kadar keluar mengundi. Bila PRK di kawasan-kawasan yang tertentu sahaja, tak semua orang rasanya gairah untuk keluar mengundi. Tambahan pula kalau tidak ada berlaku apa-apa perubahan ke atas keputusan pilihan raya. Jadi bila perkara ini berlaku, bila turnout berkurangan, ia akan menjejaskan ke semua, umpamanya dari segi sokongan kepada parti ataupun juga majoriti kepada parti. Dia akan mengubah semua sekali. Jadi itu bagi saya satu perkara yang paling utama kalau kita nak melihat, kalau nak melihat bahawa pilihan raya itu signifikan, kita kena lihat kepada turnout dulu, kadar keluar mengundi. Kadar keluar mengundi yang berkurangan, sudah pastilah semua perkara akan berkurangan, terutamanya sokongan kepada parti, termasuk juga apa disebut sebagai majoriti. Dan kalau kita lihat pengurangan
sokongan kepada parti, pengurangan majoriti itu dalam kadar yang agak kecil, dalam kadar yang kita katakan tidak akan mengubah segalanya. Jadi bila perkara ini berlaku, inilah yang akan berlaku pada setiap pilihan raya tadi, setiap pilihan raya kecil, dan dia tidak akan dalam kebanyakan pilihan raya tidak mengubah parti yang menang. Kalau ubah pun tidak ada, kita katakan memberi kesan yang besar kepada setiap parti tadi. Okey, jadi kita nak bertanya juga kepada saudara Wan Saiful, kalau kita melihat bahawa kedua-dua pilihan raya ini, apakah signifikannya, natijahnya ataupun implikasi yang dapat ditentukan oleh pilihan raya kecil, kedua-dua pilihan kecil ini kepada isu-isu dalaman dan juga dasar parti. Sebab kalau kita melihat semenjak ini, kedua-dua parti, baik Barisan Nasional yang diwakili UMNO ataupun Pakatan Rakyat, memang Pakatan Rakyat yang diwakili oleh Parti Keadilan Rakyat PKR, ada masalah dalaman dalam komponen dan macam-macam masalah yang lain, termasuk data-data mereka. Jadi apa, sejauh mana kedua-dua pilihan kecil ini memberikan signifikan ataupun natijah atau implikasi kepada isu-isu berbangkit? Saya rasa kalau dilihat dua-dua belah pihak yang bertanding, jelas bahawa kedua-duanya mempunyai masalah tersendiri. Di dalam Pakatan Rakyat ada ketelagahan antara parti-parti komponen, terutamanya antara DAP dan PAS sekarang. Dan dalam PKR sendiri pun ada pertelagahan sesama mereka mengenai kem-kem yang berbeza. Begitu juga di sebelah Barisan Nasional, terutama sekali dalam UMNO sekarang. Dalam parti-parti lain kita tak ceritalah, MIC daripada dulu sampai sekarang tak habis masalahnya. MCA pun masih ada perbezaan, gerakan sampai sekarang tak boleh hidup semula. Tapi dalam UMNO, parti tunjang Barisan Nasional, ada krisis yang perlu ditangani, tapi pilihan raya berlaku di tengah-tengah krisis tersebut. Jadi saya rasa sedikit sebanyak isu dalaman parti memberikan impak kepada majoriti yang dicapai oleh parti ini. Kalau kita lihat di Rompit contohnya, majoriti yang dicapai oleh UMNO memang berkurangan. Tapi undi yang diperoleh oleh PAS agak kekal seperti yang sebelumnya. Begitu juga walaupun kalau dilihat di pematang bawah, bilangan undi diperolehi oleh UMNO juga berkurangan. Dan of course PKR pun berkurangan juga. Tapi kita kena lihat itu dalam konteks penurunan bilangan pengundi atau bilangan yang keluar mengundi lah, seperti Dr. Amir sebut tadi. Tapi bagi saya melihat ini sebagai satu petanda kepada parti-parti politik bahawa they cannot take voters for granted anymore. This concept of blind loyalty semakin lama semakin berkurangan. Ini satu perkara yang baik untuk demokrasi di Malaysia, tapi juga satu cabaran yang perlu dihadapi oleh parti-parti politik secara umumnya. Jadi kalau kita melihat kepada macam yang sebagaimana dikatakan oleh saudara Wan Saiful tadi tu, adakah kita boleh saya nak tanya Dr. Amir pula tentang adakah dalam dua-dua pilihan raya ini kita melihat bahawa banyak sentimen-sentimen nasional yang dimainkan, tidak lagi kepada isu-isu yang lokaliti atau bersifat tempatan. Dan kita melihat contohnya macam baik pihak Pakatan Rakyat, mereka menggunakan kedua-dua pilihan raya kecil ini sebagai satu apa yang dinamakan sebagai referendum untuk menolak cukai barang dan khidmatan GST, dan juga dia yang katakan GST itu sebagai ibu segala isu dalam pilihan raya ini. Tetapi kelihatannya bahawa memang nampak perubahan. Contoh kalau kita melihat di Rompin sendiri, ada walaupun kubu kuat Barisan Nasional itu telah berlaku penyesutan hampir 41%, menjadikan majoriti Barisan Nasional berkurangan. Dia jadi 6,219 undi berbanding pilihan raya yang 2 tahun lalu dengan BN berbangga waktu itu dengan Tan Sri Dr. Jamuddin Jajis dengan mendapat 15,114 undi. Jadi sejauh manakah Doktor melihat bahawa isu-isu adakah ini satu gambaran atau trend di Malaysia bahawa isu nasional itu akan menenggelamkan isu tempatan dan termasuk juga pencalonan itu? Ya, kalau kita lihat daripada aspek pilihan raya, apakah faktor-faktor yang akan memenangkan seorang calon kan? Antaranya faktor isu dan juga faktor calon. Dalam konteks PRK ni saya nampak faktor isu tu kena pada masanya. Mungkin BN pun tidak menjangkakan akan berlaku pilihan raya kecil apabila Datuk Seri Jamuddin arwah ni meninggal dunia dan meninggal secara mengejut kemalangan helikopter. Jadi pada masa tersebut juga GST diperkenalkan pada April. Jadi benda tu seolah-olah kita katakan satu keadaan yang tidak dimahu oleh UMNO. Apabila perkara ini berlaku, bila GST diperkenalkan, banyak perkara-perkara negatif berkaitan dengan GST. Kalau dulu kita lihat kenaikan harga barangan, kenaikan harga minyak. Bila minyak naik, ada kelompok yang tidak melihat ia begitu signifikan. Orang kampung
kita tanya dia, apa pendapat pakcik berkaitan dengan harga minyak? Saya tak ada apa-apa, saya pakai basikal lah, dia kata. Jadi tak kena kepada mereka kan. Ada kelompok harga naik, kalau di kampung naik apa pun tak kisah, mereka menanam barang sendiri, makanan sendiri, sebagainya. Jadi bila ada isu GST ni, semua orang kena, daripada kelompok yang tinggal di kampung kepada orang yang tinggal di bandar. Jadi bila keadaan ini berlaku, semua orang rasa kesan dia. Jadi bila rasa kesan dia, dan itu yang dimainkan oleh pihak pembangkang. Tambahan pula, sebelum GST itu ramai pihak mengatakan harga barang turun, harga barang turun daripada 10% jadi 6%. Memang akan barang tu, tapi realitinya tak ada satu pun turun, semua naik. Jadi meningkatkan kemarahan orang. Jadi bila itu berlaku, bila berlaku PRK, maka semua peringkat akan merasa kesannya. Kalau di Rompin itu kita katakan kawasan luar bandar, kawasan Felda, dan agak mengejutkan juga beberapa PDM di kawasan Felda dimenangi oleh PAS. Sedangkan sebelum daripada ni PAS sukar pernah masuk ke kawasan Felda. Tapi mengapa itu berlaku? Jadi saya nampak isu nasional itu memainkan peranan besar, terutama sekali GST, dan BN tak expect pun benda itu berlaku, dan itu telah berlaku. Begitu juga di Mata Pauh, saya rasa benda yang sama juga, memberikan kesan kepada semua orang, semua peringkat, daripada kanak-kanak rendah kepada orang tua, daripada orang berada di kedai kopi kepada orang berada di kawasan bandar. Jadi itu saya rasakan menyebabkan mengurangkan majoriti Barisan Nasional itu sendiri, terutama di kita katakan di Rompin sendiri. Itu agak ketara, dan saya rasa ini satu mesej yang jelas bahawa kerajaan Barisan Nasional perlu mengambil satu tindakan untuk 2 tahun lagi menjelang pilihan raya umum ke-14, mungkin untuk membuat kawalan supaya rakyat tidak terkesan dengan kesan GST yang dikatakan tidak akan mendatangkan kesan yang besar, tapi hakikatnya bila kurangnya pengawasan dan kuasa itu mungkin menyebabkan gambaran kesan itu nampak lebih luas. Saya nak mencelah sikit di sini. Boleh, kalau isu GST. Saya rasa yang menjadi persoalan atau menimbulkan masalah terutama pada Barisan Nasional sekarang, betul GST menimbulkan satu cabaran baru kepada rakyat kita. Tapi di waktu yang sama, satu masalah yang lebih besar lagi ialah kegagalan parti-parti kerajaan untuk meyakinkan rakyat bahawa perkara ini perlu dilakukan. Saya rasa memang biasa kalau kita lihat politik mana-mana negara sekalipun, apabila wujud structural reform yang perlu diperkenalkan oleh pihak pemerintah, maka structural reform tu akan menyebabkan berlaku kesukaran kepada rakyat. Dan biasanya kerajaan yang memperkenalkan structural reform ni memperkenalkan perubahan tersebut atas kepentingan negara, tetapi dia akan memberi kesan negatif kepada parti. Saya bagi contoh yang paling clear, satu lagi pilihan raya yang baru berlaku ialah di UK baru-baru ni, yang mana ekspektasi boleh kata satu dunia punya expectation ialah parti konservatif yang sebelum ni memerintah sebagai coalition dengan Liberal Demokrat akan kalah. Mungkin dia menang majoriti kursi pilihan raya dan parlimen, tapi yang akan membentuk kerajaan adalah gabungan Labour dan SNP. Itu Scottish National Party. Itu ekspektasi orang biasa. Sebabnya ialah tapi yang berlaku lain lah ada faktor lain yang mempengaruhi, tapi bagaimanapun expectationnya macam tu. Sebabnya ialah parti konservatif memenangi pilihan raya 2010 dan berjanji untuk membuat beberapa perubahan yang amat besar dalam negara. Perubahan tersebut perlu dibuat, wajib dibuat, mesti dibuat untuk masa depan negara. Tapi satu benda yang tidak popular. Perbezaannya di sini ialah parti konservatif sebelum mereka memperkenalkan perubahan tu, dia mengajak rakyat untuk bersama-sama, we are all in this together. Jadi dia berjaya meyakinkan rakyat bahawa ada masalah yang dihadapi dan perlu diperbaiki, dan proses pembaikan itu satu cabaran yang besar dan semua orang akan terkesan. Tapi beza dengan kita di sini, apabila Datuk Seri Najib terpaksa mengubah struktur ekonomi kita dan memperkenalkan GST, bagi saya pengenalan GST itu satu tindakan yang baik untuk ekonomi secara keseluruhan. Tapi cara dia diperkenalkan tu agak bermasalah. Dan saya fahamlah masalahnya, sebab kalau sekiranya dia nak kata bahawa kita terpaksa perkenalkan kerana sebelum ni kita buat kesilapan, sebelum ni pemerintah UMNO juga, jadi dia tak boleh nak pakai hujah tu. Dan ini menyebabkan beliau tidak berjaya, bukan saja tidak berjaya meyakinkan parti dia sendiri bahawa GST perlu diperkenalkan, rakyat pun tidak yakin sama. Jadi apabila parti tak berapa yakin, rakyat apatah lagi kan. Jadi perubahan tu perlu dibuat, tapi saya rasa di peringkat Barisan Nasional tidak berjaya meyakinkan rakyat bahawa ini untuk kebaikan yang kepanjang. Akibatnya di Rompin majoriti berkurang, di Permatang Pauh mereka gagal mengeksploitasi banyak masalah dalaman yang berlaku dalam pakatan.
Itulah jadinya paling penting satu pengajian juga macam mana saya katakan bahawa perlunya untuk sebelum satu dasar diperkenalkan itu partisipasi rakyat patut diambil kira ya untuk bersama-sama merasakan satu dasar itu kepentingan. Jadi saya setuju kepada Mas Saiful juga bahawa perbankan mungkin berjaya untuk memanipulasikan ataupun menggunakan GST dan isu-isu lain tabik urus sebagai satu modal atau dalam pilihan raya, tapi sayangnya Barisan Nasional gagal untuk menggunakan masalah dalaman ni walaupun pada asalnya kita melihat ada katakan sabotaj ataupun undi protes ya daripada PAS, tapi nampaknya tidak begitu luas. Kita tak pasti adakah akhirnya PAS telah berubah fikiran atau sebagainya. Jadi saya nak tanya lagi satu soalan kepada Wan Saiful sendiri ialah tentang dari sudut cabaran politik baru ya. Apabila kedua selepas pilihan raya 2008 kita selalu bercakap tentang politik baru ya, dan ini dimainkan oleh kedua-dua parti. Tapi dalam kelihatan dalam pilihan kali ini agak kontradiksi. Kalau kita macam kami sendiri telah turun ke dalam dua-dua pilihan raya tersebut, kami dapat lihat ada unsur-unsur kontradiksi seperti kalau kita lihat di Pematang Pauh dimainkan isu bahawa Datuk Seri Wak Azizah calon yang lama yang tidak ada yang kata calon boneka, calon yang mewakili Anwar, proksi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan beliau telah mewakili Pematang Pauh sejak tahun 1959 dengan kesannya berkurangan sebab beliau menumpu di Putrajaya atau Kuala Lumpur, dan Datuk Seri Anwar sendiri mewakili Pematang Pauh sejak tahun 1982. Tetapi hal yang dan BN, bagusnya BN di situ meletakkan calon muda iaitu bekas ketua Setiausaha Bahagian dan juga tokoh muda juga pemuda UMNO iaitu saudara Suhaimi Sabudin. Tetapi di terbaliknya di Rompin, BN meletakkan pula satu calon lama iaitu Datuk Hassan Arifin yang telah menjadi wakil rakyat di DUN Rompin sendiri pada tahun 1982 tak ingat saya, dan juga beliau telah 2 kali mewakili DUN di situ, dan PAS pula menggunakan semangat baru meletakkan calon ketua pemuda PAS. Jadi nampaknya istilah muda ni kadang-kadang digunakan di tempat-tempat yang tertentu. Jadi mungkin saudara boleh komen tentang adakah ini benar-benar pembaharuan ataupun strategi mengekalkan orang lama ni untuk mendapat undi dan sebagainya. Saya rasa bila parti politik meletakkan calon, kebiasaannya dia betul dia mengambil kira sentimen mengenai politik baru, mengenai kepentingan untuk meletakkan calon muda dan sebagainya. Tapi yang lebih penting bagi mereka ialah siapa yang boleh menang. Jadi when it comes to the crunch, it will be a calculation about siapa yang boleh menangi undi terbanyak. Jadi tak kisahlah walaupun berdegar-degar bercakap mengenai politik baru dan sebagainya, perkiraan akhir ialah siapa boleh menang. Dan hakikatnya ialah yang boleh menang sebenarnya di kawasan Rompin saya tak pernah wujud keraguan bahawa UMNO akan menang di situ. Dan saya pun tidak pernah meragui bahawa PKR akan menang di Pematang Pauh. Cuma yang saya mengharapkan ialah ada pembaharuan yang boleh diwujudkan dalam kawasan-kawasan tersebut. Tapi akhirnya saya rasa ialah parti politik boleh mengatakan bahawa mereka nak politik baru, nak calon baru, nak orang muda, nak suara muda dan sebagainya. Realitinya ialah siapa yang boleh menang. Jadi sama ada diletakkan orang tua atau orang muda tu, saya kata itu secondary bila datang pada masa yang sewajibnya. Okey, terima kasih. Jadi saya tanya soalan pula kepada Dr. Amir sendiri. Macam Dr. Amir, UMCD ada buat pemerhatian khas yang dimaklumkan tentang PRK Pematang Pauh. Jadi pilihan raya pun telah berlangsung dan keputusan pun telah kita sedia maklum bahawa Datuk Seri Wak Azizah, Dr. Wak Azizah Wak Ismail, Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, telah menang dengan majoriti 8,840 undi, tapi sebenarnya ada sedikit penyusutan berbanding pilihan raya 2 tahun lalu yang diwakili oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi dengan melihat kepada sentimen di Pematang Pauh itu sendiri, mungkin Datuk boleh komen, tapi kita juga berlaku adil bahawa pengurangan undi itu juga disumbang oleh peratusan keluar mengundi yang berkurangan. Jadi dulu 88% dan kini hanya sekadar 74%. Jadi ada apa yang kita boleh lihat daripada penumpuan kepada wilayah kecil Pematang Pauh itu? Apa saya nampak perkara yang penting bagi sebuah parti politik adalah menang kerusi saja. Dalam first past the post, sokongan pun tak penting. Yang penting adalah kerusi. PRU lepas pun sokongan PR, tapi tak dapat kuasa sebab mereka tak ada kerusi. Jadi maksudnya pertimbangan akhir kepada setiap parti politik adalah untuk menang kerusi tadi dan mempunyai kuasa, dan dengan kuasa lah banyak perkara yang boleh dibuat. Apa yang berlaku di Pematang Pauh, saya menampakkan strategi PKR adalah strategi untuk menang. Bagaimana untuk menang? Jadi untuk menang, PKR itu harus mempunyai, kita katakan, satu daya penarik. Daya penarik itu kita katakan sebagai tokoh. Siapakah calonnya? Bagi saya, bila mereka meletakkan Dr. Wan Azizah, mereka merasakan itu adalah
satu perkara yang akan memberi nilai tambah kepada parti itu sendiri, maksudnya akan mencapai kemenangan. Mereka boleh meletakkan mana-mana calon sekalipun, tapi yang lebih penting adalah satu tokoh yang boleh menggambarkan Anwar Ibrahim itu sendiri, maksudnya daripada kalangan keluarga, dalam kalangan keluarga mereka. Ini penting kerana Anwar Ibrahim masih dilihat sebagai faktor penyatu dalam Pakatan Rakyat. Bila beliau tak ada, mesti ada orang lain yang boleh memainkan peranan macam beliau. Kalau diletakkan calon lain, mungkin menghadapi masalah-masalah tertentu dalam nak menentukan ketua pembangkang umpamanya, kan. Jadi kalau dan ternyata hari ini Datuk Seri Wan Aizah masih lagi dipilih sebagai ketua pembangkang, dan itu bagi saya satu faktor penyatu, satu faktor penyelamat kepada Pakatan Rakyat setelah apa yang berlaku pada hari ini. Percakaran sesama mereka, ada yang nak bersama Pakatan Rakyat, ada yang merasakan mereka perlu keluar dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita katakan memperkuatkan balik dalam keadaan Anwar Ibrahim dalam penjara. Jadi bila mereka meletakkan Datuk Seri Wan Aizah itu, bagi saya itu mereka lihat sebagai faktor yang akan memenangkan mereka. Dan bila Dr. Wan Aizah menang, banyak perkara-perkara lain boleh diselesaikan. Umpamanya ketua pembangkang dalam parlimen, maksudnya Anwar Ibrahim masih lagi dilihat berada dalam Pakatan Rakyat melalui wakil-wakil beliau, iaitu ahli keluarga beliau sendiri, apatah lagi kalau isteri beliau. Jadi kalau kita lihat pada situ doktor, kan nampaknya pematang power ni sebenarnya bukan sekadar undi untuk pematang power, tapi pematang power ini memainkan peranan penting dalam politik Malaysia, terutamanya dalam politik PKR sendiri. Macam kita katakan macam tu saya ada tulis tentang sejarah bagaimana contohnya Kerajaan Majapahit menjadikan Bali itu sebagai pusat kekuasaan dia. Jadi tidakkah pematang power dilihat sebegitu? Ya, saya rasakan kerusi itu amat penting. Legasi beliau daripada tahun 1982 lagi dan diteruskan sampai sekarang merupakan kubu kuat. Maka banyak yang perlu UMNO harus lakukan kalau UMNO tu nak menang, dan mereka telah melakukan semua perkara. Mereka telah melakukan semua perkara yang boleh menjauhkan Anwar Ibrahim daripada politik itu dengan tuduhan-tuduhan masuk dalam penjara dan sebagainya. Jadi mereka dah sampai kepada tahap maksima, kan, kita katakan. Jadi kalau PKR dapat menang di situ lagi, itu merupakan satu legasi dan itu merupakan satu kerusi yang saya rasa agak signifikan dalam politik Malaysia. Kerana peranan beliau, banyak pihak yang kita katakan yang memperkecilkan, tapi peranan beliau itu amat besar lah. Apatah lagi kalau beliau itu berada di luar, boleh menjadi faktor penyatu. Dan kita lihat apabila Anwar Ibrahim masuk dalam penjara, apabila Tuan Guru Nik Aziz meninggal dunia, apa yang berlaku dalam Pakatan Rakyat sekarang? Semua membawa haluan masing-masing. Nah, itu satu perkara yang dilihat sebagai satu perkara yang akan melemahkan Pakatan Rakyat dan pada masa yang sama akan memperkuatkan Barisan Nasional. Maknanya walaupun banyak kejadian-kejadian setahun lalu ini yang agak mencemaskan, nampaknya sokongan pengundi masih untuk Pakatan Rakyat Bersatu je. Dan saya, doktor, kalau kita melihat juga, saya nak bertanya saudara Wan Saiful pula, kalau kita melihat daripada tempat pematang power ini berbanding Rompil, sebab Rompil hanya perlawanan dua penjuru, ya. Pematang power kita melihat ada juga calon bebas, iaitu saudara Encik Saleh Ishak, calon bebas, dan juga satu lagi iaitu saudara Azman Shah Osman yang mewakili Parti Rakyat Malaysia yang telah lama tak muncul. Hari ini Parti Rakyat Malaysia muncul semula, jadi bertanding di situ. Tapi sayangnya mereka mendapat undian sangat kecil dan hilang deposit, iaitu hanya calon bebas 367 undi dan Azman Shah hanya dapat 101 undi. Jadi adakah ini satu mesej yang jelas bahawa rakyat Malaysia menuju kepada sistem dua parti, yang mana Barisan Nasional satu parti yang memerintah dan juga persaingnya oleh Pakatan Rakyat. Ya, nampaknya itulah perjalanan kita sekarang, ya, menuju ke arah satu sistem yang mana bukan dua parti tapi dua coalition yang bertanding satu sama lain. Bagi saya dia ada kebaikan dan ada keburukan, apabila kita menjadi dua parti atau dua pihak saja bertanding ni. Dari segi kebaikannya ialah untuk memastikan bahawa satu grand coalition yang wujud dalam Barisan Nasional sekarang boleh disaingi dengan cara yang sihat, dengan cara yang cukup kuat, maka perlu wujud another grand coalition juga. Kalau satu parti saja memang tak boleh nak lawan lah, satu gabungan yang ada berbelas-belas parti ni. Jadi untuk memastikan wujud persaingan yang sama rata, maka perlu wujud satu lagi kumpulan, satu lagi coalition, satu lagi gabungan yang mana undi diberikan kepada mereka dan tidak ada pemecah-pemecah undi lain yang mengurangkan. Itu kalau sekiranya kita melihat dalam jangka masa pendek bagaimana untuk mewujudkan pertandingan yang boleh menyaingi Barisan Nasional dengan cara yang lebih kurang sama rata. Tapi dari segi jangka panjang, saya rasa ini satu perkara yang agak kurang sihat. Sebab apa yang bakal berlaku ialah, katalah kalau sekiranya saya tidak menyokong mana-mana antara dua gabungan ni,
Ataupun katalah kalau saya sokong parti gerakan tapi saya tak sokong parti MIC, di kawasan saya masalahnya calonnya ialah MIC. Jadi saya kena undi juga MIC walaupun saya tak sokong dia, sebab saya nak the coalition partner gerakan yang saya sokong untuk duduk dalam kerajaan. Samalah dalam Pakatan Rakyat. Mungkin saya sebagai ahli PAS, saya nak calon PAS. Tapi PAS tak bertanding kat situ sebab kawasan tu dibagi kepada DAP. Jadi mungkin ada ahli PAS yang tak selesa dengan calon DAP. Tapi saya terpaksa undi DAP sebab itulah coalition yang wujud. Jadi in the long run, bagi saya kewujudan hanya dua belah pihak yang bertanding satu perkara yang tidak sihat. Saya lebih selesa sekiranya sebelum pilihan raya semua gabungan dibubarkan. Semua parti bertanding atas tiket masing-masing. Dan kita pakai sistem proportional representation, yang mana sistemnya akan bolehkan even parti kecil sekalipun kalau dia ada peratusan pengundian dia form government, and then the coalition is negotiated after the election. Maka itu satu persaingan saya. Dia contoh yang paling senang lah. Kita nak minum kopi, nak minum kopi yang sekali minum sekaligus macam ni je pun kita fikir kedai ni sedap ke tidak, kedai ni sedap ke tidak. Kalau ada dua kedai je satu Malaysia ni, ada dua je jenis kopi, sama ada Hang Tuah atau Hang Jebat, choice will be very limited to us, and this is not a healthy environment. Kalau kopi pun kita nak lebih daripada dua, takkanlah pilih kerajaan untuk 5 tahun kita nak ada dua saja. So in the long run I think this is not a healthy trend. Tapi saya faham realiti sekarang, untuk membolehkan wujudnya persaingan there must be only two coalitions. Jadi kita itu melibatkan satu perubahan struktur yang besar tu untuk matikan demokrasi itu benar-benar subuh ya. Jadi kita juga nak bertanya Dr. Amir kembali tentang kalau Dr. Amir, kalau kita melihat tentang kedua-dua pilihan raya ini, banyak yang memberi kesan secara peribadi kepada tokoh-tokoh yang bertanding. Seperti kalau kita melihat di Rompin, Datuk Hassan Arifin adalah calon veteran UMNO berusia 62 tahun. Beliau telah 2 penggal mewakili DUN di sana, dan beliau dimunculkan. Dan kalau ikut rekod daripada UMNO sendiri, beliau adalah veteran ketiga. Satu Datuk Abdul di Pendang, satu Datuk Ahmad Said yang juga bekas Menteri Besar Terengganu, dan beliau ada calon ketiga. Dan selama ini kalau kita melihat juga pilihan raya yang dua pilihan raya sebelum ini, bahawa terdapat undi protes tahun 2008 ya, yang mengatakan bahawa UMNO meletakkan calon muka baru sehingga meminggirkan muka-muka lama. Jadi di Rompin itu muka lama dimunculkan semula. Dan berbalik kepada di Pematang Power pula, Datuk Seri Dr. Wan Azizah pula dimunculkan semula, dan beliau memang sangat signifikan dengan PKR. Jadi dia akan mencorak, dan kelihatannya semenjak sehari dua ini kita dapat lihat bahawa kesan daripada pencalonan beliau, iaitu PAS sendiri telah bersetuju untuk mengekalkan beliau sebagai ketua pembangkang, dan saya rasa dan parti sendiri akan mengukuhkan kedudukan Datuk Seri Wan Azizah sebagai presiden parti. Ketimbalannya mempunyai 2 jawatan, iaitu ADUN dan juga ahli parlimen. Dan adakah ini untuk survival kerja politik beliau pada pandangan doktor? Saya rasa after all orang politik ini dia akan bertanding sampai dia rasa tak larat. Itu perkara yang perlu kita faham kan. Mana kau bertanding tak larat? Sampai kesihatan dia tak mengizinkan. Itu orang politik dalam konteks negara kita lah. Kita tak macam negara UK kan, bila kalah dalam pilihan raya Miliband kalah dalam pilihan raya, mereka letak jawatan terus kan. Tapi di tempat kita nampaknya kebiasaannya mereka akan bertanding sampai mereka tak larat. Jadi bagi saya itu perkara biasa, dan ia masih lagi diterima dalam konteks rakyat kita hari ini. Maksudnya mereka tak kisah calon mana sekalipun, calon orang baru ke calon orang lama, asalkan calon itu boleh mendatangkan keuntungan kepada parti mereka. Mungkin di kawasan-kawasan kita katakan kawasan bandar yang pengundinya agak celek IT, mereka nak orang muda. Apa yang berlaku di Serdang kan, Yap Pian Hon dulu kan, Yap Pian Hon lawan dengan Ong Kiam Meng, DAP lawan dengan MCA. Yap Pian Hon ni memang veteran punya ni, season punya politician, bertanding lagi. Ong Kiam Meng sebaliknya orang baru, tapi di sana pun kawasan bandar, jadi pengundi nak orang baru, jadi tak ada masalah, dia boleh menang. Di kawasan-kawasan yang kita katakan agak luar bandar, yang pengundinya sebahagian besar daripada masyarakat Felda seperti di Rompin, bagi saya siapa calon pun mereka rasakan tidak ada masalah, mereka boleh memberikan kemenangan, kerana yang mereka lihat adalah parti asas itu UMNO. Mereka lihat UMNO, apa yang boleh diberikan oleh UMNO. Jadi bagi saya setengah-setengah keadaan isu calon juga memainkan peranan, setengah keadaan isu kita katakan isu-isu juga boleh memainkan peranan. Jadi dalam konteks apa yang berlaku kepada PKR Wan Azizah sekalipun, bagi saya
beliau akan tetap bertanding. Yang penting adalah bagaimana beliau boleh menyumbangkan kemenangan kepada parti itu sendiri. Dan ahli politik kita pun seperti yang saya sebutkan tadi lah, mereka tak rasa apa-apa, mereka tak rasa guilty pun, walaupun parti mereka kalah sekalipun, walaupun ada penyelewengan pun, walaupun ada track record yang buruk pada mereka, tak ada masalah. Itu berbalik kepada sikap pengundi kita. Sampai bila kita nak berada dalam, kita katakan, mentaliti pengundi macam ni? Sepatutnya kita melihat kepada mentaliti pengundi-pengundi di negara-negara yang lebih maju. Di UK kita boleh melihat ia sebagai satu petunjuk bagaimana cara mereka nak mempromosikan, bagaimana mereka nak menjelaskan mereka sokong parti mana. Kalau di UK saya rasa tak ada masalah kan? Mereka boleh mengatakan mereka sokong parti konservatif, parti Labour. Tapi dalam konteks negara kita, berani tak pengundi kita mengisytiharkan mereka tak menyokong kerajaan tanpa pula pegawai kerajaan? Adakah mereka berani? Saya rasa tak ada lagi yang secara keseluruhannya orang yang menyatakan bahawa mereka menyokong pembangkang. Jadi itu problemnya, mentaliti ataupun sikap pengundi yang akan menentukan kematangan politik kita sendiri. Maknanya kematangan politik kita juga bergantung kepada sikap dan kematangan pengundi kita. Dan saya rasa memang agak signifikan juga pendapat doktor, sebab kalau kita melihat pun macam mana kempen mengatakan bahawa Datuk Seri Dr. Wan Azizah adalah calon POTSI, calon wakil, dan ada yang mengaitkan dengan kegagalan perkhidmatan beliau di menjadi Menteri Besar di Selangor. Tapi nampaknya pengundi di Matan Pau kalis dengan dewan-dewan itu gitu ya. Mereka telah membuat satu tekad ya untuk masuk ke bilik mengundi itu. Sebab tu keputusan itu sangat diperhatikan. Tapi sayangnya hanya berlaku penurunan undian sikit. Tapi nampaknya Matan Pau mood rakyat untuk mengundi masih kekal masih 70%. Saya rasa masih satu kadar yang tinggi tidaklah orang jadi bosan kepada politik dan sebagainya. Okey, saya balik pada saudara Wan Saiful semula tentang kalau kita lihat pada pilihan raya ini, kedua-dua pilihan raya ini, kalau kita lihat daripada pilihan raya ke-12, selepas itu bertutup pilihan raya kan, sampai dikatakan bahawa lepas pilihan raya ke-12 saya kata lebih daripada 10 pilihan raya kecil. 16. Tapi tahun ini nampaknya masih terkawal, masih yang tahun ini 2015 ni dua seperti Kelantan satu berikutan kematian Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat. Jadi ini adalah yang ketiga, yang dua pilihan raya, yang kedua ketiga saya kira untuk tahun 2015. Jadi macam saudara melihat, adakah kedua-dua pilihan kecil ini akan memberikan gambaran ataupun mempengaruhi kesannya kepada landscape seluruh politik Malaysia? Seperti kita tahu akan datang ada pilihan raya pula di Sabah dan Sarawak contohnya. Adakah, atau kalau katakan ada pilihan raya yang lain, atau adakah dua pilihan raya ini kita boleh katakan bahawa ia menggambarkan sokongan seluruh Malaysia? Pada pandangan saudara bagaimana? Saya rasa pilihan raya kecil, kedua-dua pilihan raya kecil yang kita dah nampak berlaku ni, dia tidak menggambarkan apa yang bakal berlaku dalam pilihan raya ke-14. Sebab apa yang kita lihat ialah sebenarnya ini pengekalan status quo di kedua-dua kawasan. Apa yang mungkin berlaku sebaliknya ialah kepada parti-parti yang terlibat itu sendiri. Saya rasa di peringkat Pakatan Rakyat, terutamanya dalam PKR dan mungkin dalam PAS juga, kesan daripada pilihan raya Perempatan Power ialah akan berlaku ataupun sepatutnya berlaku sedikit self-reflection. Bagaimana boleh berlaku pelbagai pertikaian pada waktu yang amat crucial untuk mereka menunjukkan kesatuan. Waktu pilihan raya bergaduh sama sendiri. Ada yang tak nak kempen lah, ada yang boykot lah, ada yang tak nak balik mengundi lah. So macam mana relationship yang sepatutnya sihat itu boleh menjadi ke tahap begitu sekali sehingga bila nak pilihan raya pun tak habis-habis bergaduh lagi. Di waktu yang sama di sebelah Rompin pula, saya rasa yang perlu buat self reflection ialah di pihak UMNO, kerana pengurangan majoriti itu amat signifikan, amat ketara. Maka tapi bagi UMNO ni saya rasa isunya senang. Isunya is a weakness in communication. So di peringkat pusat, perubahan-perubahan yang penting yang perlu dilakukan gagal disampaikan dengan baik dan gagal diyakinkan kepada rakyat bahawa ia satu perubahan yang baik pada jangka masa panjang. Tapi bagaimanapun saya tak rasa dia dua-dua pilihan ini, saya tak rasa dia akan mempengaruhi landscape pemilihan politik Malaysia secara keseluruhan. Tapi apa yang berlaku ialah parti-parti politik yang terlibat sewajarnya kalau dia tak plan untuk buat self reflection, dia kena plan lah, sebab memang penting untuk dia melihat dan menilai, ada postmortem mengenai perkembangan yang berlaku di kedua-dua tempat.
Kalau doktor melihat kedua-dua pilihan raya ini 2 tahun selepas pilihan raya umum ke-13 tahun 2003, pilihan raya ke-13 2013. Lagi 3 tahun maksimum kita akan berdepan dengan satu lagi pilihan raya umum. Jadi doktor melihat semenjak pasca pilihan raya umum ke-13 tahun 2013 dan pilihan raya kecil ini, doktor melihat bagaimana tentang komitmen PKR, Pakatan Rakyat dan UMNO dan Barisan Nasional. Adakah mereka banyak melakukan perubahan dengan mengambil pengajaran daripada pilihan raya lalu dalam pilihan raya kecil yang berlaku serentak ini? Apa yang saya nampak PRK yang telah berlaku selepas PRU 13 ini, dia tak akan, kita katakan, akan mempengaruhi pilihan raya yang ke-14, PRU ke-14, kerana satu jarak masa yang agak lama. Apa-apa boleh berlaku dalam jangka masa 2 tahun. Dalam politik ini, setahun 6 bulan itu satu tempoh yang kita kata yang agak kritikal. Mereka boleh menang, mereka boleh kalah berdasarkan apa yang akan berlaku sepanjang tempoh pilihan raya. Kalau kita lihat PRU yang ke-12 dulu, ada 16 kali pilihan raya. Dalam 16 pilihan raya itu 8 sama. 8 dimenangi oleh BN, 8 dimenangi oleh Pakatan Rakyat. Sekarang ini selepas PRU ke-13 ni, saya rasa dah dekat 9 kali pilihan raya. Jadi kalau kita lihat iktibar berlaku selepas PRU yang ke-12 dulu, dalam 8 itu sedikit sebanyak apa yang berlaku pada PRU ke-13 tu, yang menang adalah Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional. Mereka menang dari segi kerusi, tapi dari segi sokongan mereka kalah. Jadi kalau berlaku juga pilihan raya ini selepas ada PRU ke-13 ni, berlaku beberapa kali PRK dan sampai kepada PRU 14 ni, kita boleh lihat bagaimanakah trend itu sendiri. Maksudnya trend dari segi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Bagi saya, apa yang berlaku pada hari ini adalah apa berlaku saja, kan. Ia tidak akan boleh menggambarkan dengan pasti apakah yang akan berlaku pada PRU 14. Banyak kemungkinan berlaku. Hari ini pun kita lihat banyak kemungkinan berlaku. Dulu isu UG, unity government dah berhenti, sekarang ditimbulkan balik pula. Kemudian hubungan antara PAS dengan DAP pun semakin renggang. Dan kita harus ingat, DAP pernah keluar barisan alternatif tahun 2001 dulu. Adakah perkara ini akan berulang semula? Itu persoalannya, kan. Adakah DAP akan kembali semula dengan PAS? Jadi bagi saya, dalam tempoh masa 2 hingga 3 tahun ini adalah satu tempoh yang agak kritikal kepada semua parti politik. Bagaimana mereka nak melakukan adjustment supaya mereka dapat berada pada posisi yang terkuat dengan apa isu sekalipun, dengan dalam UMNO, isu 1MDB lah, tabung haji lah pula. Sekarang ni kata isu TNB pula, kan. Jadi benda tu berentetan. Adakah UMNO dapat menyelesaikan semua perkara ini dalam jangka masa yang singkat untuk memperkuatkan parti mereka, ataupun UMNO memerlukan pertolongan? Umpamanya Datuk Seri Najib ditentang hebat dalam partinya sendiri, tiba-tiba hari ini Presiden PAS pula menyokong Datuk Seri Najib. Itu antara pelbagai kemungkinan, kan. Dalam politik itu kita harus mengambil kira pelbagai kemungkinan. Apa yang akan berlaku, apa yang tersurat tak sama dengan apa yang tersirat. Hari kawan pada hari ini mungkin menjadi lawan mungkin menjadi kawan. Itu antara antara perkara yang dinamik. Politik kita dinamik dan rencam. Pihak yang akan menang adalah pihak yang dapat membaca perkara ini. Mana-mana parti yang dapat membaca keadaan ini, mereka akan menjadi kuat, dan pada masa itulah berlakunya pilihan raya dan mereka akan mendapat kemenangan. Jadi doktor, kalau kita melihat juga dalam isu pilihan raya Matan Pauh ni juga rumpin, kalau kita lihat isu perpaduan dalam parti, baik parti itu sendiri ataupun dengan komponennya, kita boleh melihat bahawa berbanding pilihan raya yang lalu, UMNO berjaya untuk merapatkan dia punya, bukan di kalangan pengundi, di kalangan komponennya, di kalangan dia sendiri. Dan saya melihat bahawa Suhaimi Saifuddin ni, calon yang UMNO letakkan ini memang calon yang boleh katakan yang biasa. Akar umbi dan sahabat akar umbi, tapi biasa. Berbanding dulu UMNO pernah meletak calon-calon yang lebih berprofil tinggi, seperti Datuk Firdaus, kita juga ada Datuk Aman Shah, kita pernah juga diletakkan yang Dr. Ismail, Mazlan Ismail. Dan kali ini bertemu dengan calon biasa. Tapi bahawa penyokong tegak UMNO masih mengundi. Saya rasa Pakatan Rakyat pun begitu juga. Tapi Pakatan Rakyat pula banyak isu ditimbulkan, seperti kalau kita lihat macam Dr. Sedia Maklum tadi yang banyak boikot. Jadi dari sudut ke sepaduan dan perpaduan tu terlihat bagaimana di kalangan parti komponen. Adakah selepas perayaan kecil ini akan memberi kesan ataupun keadaan akan kembali pulih seperti sedia kala? Saya rasa bergantung kepada bagaimana pemimpin setiap parti itu kita katakan mencari titik pertemuan di antara mereka. Dan saya rasa itu perkara biasa. Mana-mana parti sekalipun, bila lambat lagi pilihan raya itu, banyak benda akan berlaku.
banyak krisis akan berlaku, banyak masalah akan berlaku. Tapi bila tiba pilihan raya, mereka akan menyenyapkan semua isu. Mereka boleh bersatu di atas nama Pakatan Rakyat ke, di atas nama Barisan Nasional, untuk kita katakan untuk berhadapan dengan lawan masing-masing kan. Dalam pilihan raya lepas pun kita dapat lihat berlaku pergolakan dalam UMNO, pergolakan dalam DAP, dalam PAS ni. Sebelum pilihan raya itu yang berlaku. Itu nature ahli politik kan. Ahli politik ni mereka tak boleh melalui jalan yang lurus sebenarnya kan. Kalau nak pergi mana-mana mereka tak boleh jalan lurus. Mereka lalu jalan bengkok-bengkok dulu. Jalan bengkok-bengkok. Lebih jauh perjalanan lebih jauh. Barulah mereka akan mencapai matlamat. Itu kita katakan satu perkara yang perlu kita fahami. Kerana yang paling penting bagi mereka adalah menang pilihan raya, menang kerusi, dapat kuasa. Jadi kalau berhampiran dekat dengan PRU ni, saya rasa keadaan itu akan menjadi reda. Dan itu juga adalah baik kan. Sebab sebelum PRU ni kita boleh bergaduh boleh apa. Masa pun 2-3 tahun lagi. Jadi saya rasa akan sampai pada ketiganya apabila isu-isu politik itu akan reda, dan pada masa itulah kita katakan mana-mana ahli politik yang dapat membaca perjalanan politik dengan cara yang tersirat, mereka akan mendapat kelebihan. Begitu panjang juga diskusi kita tentang pilihan kecil Rompin dan juga pilihan kecil Pematang Pau, iaitu satu perspektif nasional apa yang kita boleh belajar walaupun kita tidak bukan penduduk Pematang Pau atau Rompin, tapi sebenarnya dua pilihan raya kecil ini sangat signifikan dengan politik Malaysia kerana ia memberi gambaran dekat semasa apatah lagi tahun 2019 ni banyak dasar baru yang telah diperkenalkan oleh kerajaan dan juga situasi politik yang berubah dari masa ke semasa. Jadi kalau saudara saya pun melihat bahawa kerajaan juga ada isu sekarang ni memperkenalkan GST dan juga isu-isu tabius kerajaan. Jadi apa yang saudara boleh melihat sejauh mana kempen-kempen digunakan dalam pilihan raya ni, bagaimana kempen itu mencorak perspektif pengundi, dan macam dikatakan oleh Dr. Amir Saifuddin tadi bahawa untuk pertama kalinya dan jangan berlaku bahawa parti PAS sebagai pembangkang berjaya menembusi Felda yang selama ini disinonimkan dengan kubu kuat ataupun tempat deposit bagi Barisan Nasional, tapi kali tak tembus. Jadi apakah strategi kalau diberi pandangan, saudara boleh memberi pandangan bagaimana untuk menguangkan kesan-kesan seperti ini? So, saya rasa yang nyatanya zaman sekarang semakin berubah, yang mana cabaran paling besar dihadapi oleh pihak kerajaan ialah berkurangnya tahap kepercayaan rakyat kepada apa yang disuarakan oleh pimpinan politik, yang mana sebaik sahaja orang katalah kalau ada seorang pemimpin politik datang bagi ceramah dan kita dengar suara, kita tak tahu siapa, yang boleh berlaku ialah kalau dengar apa dia cakap, kita betul juga sebenarnya ni, tapi as soon as keluar saja menampak muka, dia sedar bahawa orang ni okey, penceramah ni adalah daripada UMNO kata, maka terus semua betul ke apa dia kata ni, padahal tadi bila dengar mesej nampak macam betul. Jadi saya rasa ada masalah credibility yang wujud sekarang, terutama sekali bila timbul isu-isu besar, keluar pula kenyataan-kenyataan yang menjadi bahan yang ditertawakan oleh masyarakat. Ini satu perkara yang amat malang bagi pihak kerajaan, bagi Barisan Nasional. Dan apabila wujud pula rasa tidak percaya kepada institusi-institusi penting dalam negara, contohnya bila institusi kehakiman, apabila dia bagi keputusan yang tidak, katalah ada keputusan yang untuk politik sedikit lah ya, bukan keputusan hakim tu politik tapi isunya isu politik. Kalau keputusan tu memihak pada Pakatan Rakyat, maka hakim dikatakan sebagai hakim yang berani, tapi memihak pada Barisan Nasional maka mahkamah tidak boleh dipercayai. Jadi ada masalah kepercayaan di sini. Saya rasa selagi mana pihak kerajaan tidak berjaya address this challenge of lack of credibility, lack of trust, selagi itulah peratusan yang menyokong pihak kerajaan saya rasa akan menurun. Dan saya rasa PRU ke-14 ini merupakan cabaran yang amat besar sebenarnya untuk Barisan Nasional. Kalau tidak berjaya menangani masalah atau krisis kepercayaan yang dengan baik, saya tidak menafikan bahawa ada kemungkinan kita menyaksikan pertukaran kerajaan pada PRU ke-14. Sedikit sebanyak saya rasa itu persaingan yang sihat. Tetapi saya lebih prefer kalau sekiranya pertukaran itu berlaku, hasil daripada rakyat mengatakan bahawa pihak satu lagi lebih berkemampuan, bukan dengan mengatakan pihak yang sekarang tidak boleh dipercayai. So I would prefer a healthy competition than backbiting each other. Ya, saya rasa memang seperti yang saudara saya pun cakap tadi, dan tadi pun saudara saya pun dikatakan tentang kelemahan sistem dua parti tu kan. Jadi tapi
kalau ikut dari sudut logiknya macam Terdakwa Saiful tentang kita tak ada pilihan, kita hanya dihadapkan dengan dua pilihan, Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat. Kadang-kadang salah satunya membuat mistake dan kadang-kala kedua-duanya tidak menepati kehendak cita rasa ataupun dasar-dasar yang kita rasa tak kena dengan kehendak masyarakat terbanyak. Jadi tapi idea saudara tu sangat saya rasa memang itulah yang terbaik sekarang ni berlaku di negara maju. Tapi persoalannya kalau kita bawa masuk ke Malaysia, sejauh manakah relevannya atau sejauh manakah kemampuan ataupun kita mampu melaksanakan agenda sedemikian. Sebab itu memerlukan rombakan di peringkat parti pemerintah Barisan Nasional utamanya kan. Kalau kita mengharapkan perubahan berlaku dalam PRU ke-14 memang tak boleh lah. Saya rasa apa yang kita perlu buat ialah perbincangan-perbincangan yang sihat macam yang kita buat sekarang, diwar-war pula melalui media-media online. Ini perlu perlu diperbanyakkan untuk mendidik pengundi, dan perubahan hanya berlaku bila dia ada critical mass, bilangan rakyat yang buat demand tu cukup, maka perubahan akan berlaku. Dan perubahan dari segi struktur terutamanya hanya akan berlaku apabila critical mass tu is heavy enough to create that change. Saya rasa yang penting ialah kita kena berbincang mengenai wawasan yang jauh, tapi kita kena boleh menangani realiti yang berlaku sekarang juga. Tapi yang pentingnya wawasan tu kena ada. Perbincangan mengenai visi masa depan mesti diwujudkan. Dan terakhirnya untuk kita punya buat bicara kita pada kali ini, mungkin Abang Saiful boleh memberikan satu mesej kepada kedua-duanya, Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat, apa yang boleh dipelajari daripada atau boleh kita lihat dari perspektif analisis daripada dua pilihan kecil yang baru berlalu ini. Mungkin ada sesuatu yang saudara rasa saya rasa yang pertama yang paling obvious sekali ialah masalah dalaman ni cepat sikit. Kita tengok daripada luar pun letih. Sebab politik Malaysia pernah dramatik kan dia punya dalaman tu. Ya, dinamika ni kadang-kadang kalau isu yang dibincangkan tu ialah isu yang betul-betul signifikan kepada negara, yang betul-betul ada impact pada masa depan negara. Yes, it will be exciting to debate on them. Tapi bila isu yang timbulnya ialah siapa nak ganti siapa, ini tak habis-habis daripada dulu sampai sekarang, itulah isunya. So masalah dalaman kalau boleh selesaikanlah secepat mungkin. Dan yang kedua, saya rasa kita sebagai masyarakat biasa ni, yes, we have to deal with the current reality, tapi kita kena bercakap mengenai apa idealisme kita untuk masa depan. Dan tidak ada salahnya kita bercakap mengenai apa yang nak dicapai dalam masa 20-25 tahun akan datang, dengan mengakui bahawa perubahan itu akan mengambil masa yang lama dan kita kena mempengaruhi banyak pihak sebelum perubahan itu boleh dapat dicapai. Itulah, terima kasih Saudara Abang Saiful yang telah memberi sedikit pandangan. Dan akhirnya kepada Dr. Amir, pada dua pilihan kecil ini, apa yang doktor rasa mesej yang doktor dapat lihat daripada pandangan pemerhatian kajian doktor untuk diambil perhatian oleh kedua-dua parti Barisan Nasional baik atau maupun Pakatan Rakyat? Okey. Yang pertama saya nampakkan berdasarkan dua PRK ni, electoral behaviour, kelakuan pilihan raya di dalam konteks negara kita masih lagi sama. Kita masih lagi tidak dapat keluar daripada kepompong permainan politik kita semenjak negara kita merdeka. Dah 12 kali, 13 kali PRU kecil, PRU umum itu yang berlaku. Bagi saya kita perlu meningkatkan tahap tahap pengamalan demokrasi kita. Tahap sistem demokrasi first past the post yang kita bincangkan tadi. Ada kebaikan dia, ada keburukan dia, ataupun kita nak pergi ke sistem yang lebih lain, yang agak berlainan PR, proportional representation. Tapi kalau kita nak mengubah sistem pilihan raya kita ini, kita perlu mengubah perlembagaan terlebih dahulu. Kerana dalam perlembagaan kita mengatakan seorang wakil untuk satu kawasan pilihan raya. Jadi kita mesti mengubah perlembagaan kalau kita nak bertukar kepada sistem yang lebih baik. Setiap sisa ada kebaikan, ada kelemahan dia. Dan kalau kita boleh mampu melakukan perkara itu, maka inilah yang seharusnya dilaksanakan oleh ahli-ahli politik. Apa kita panggil sebagai political will, kemahuan politik. Adakah kita berbesar hati nak mencapai kemahuan politik yang kita katakan yang boleh lebih adil, lebih baik kepada setiap rakyat itu sendiri. Jadi kalau kita ada kemahuan politik itu, itulah yang akan mengubah semua struktur sistem pilihan raya kita, melibatkan penyertaan rakyat. Dan pada hari ini kita lihat rakyat pun ada pihak-pihak tertentu, NGO tertentu yang mempromosikan apa dipanggil oleh politik baru. Tapi persoalan yang paling besar saya nampak adalah ahli politik kita sendiri. Adakah ahli politik kita cukup pengetahuan politiknya, cukup ilmu-ilmu berkaitan dengan politiknya, tujuan masuk politik, pendidikan dan sebagainya?
Kalau ahli politik tidak dapat melepasi perkara ini, saya rasa kita akan kembali kepada keadaan politik yang status quo. Jadi penting di sini ahli politik dulu. Ahli politik dalam semua parti, parti kerajaan, parti pembangkang mesti ada kemahuan politik, mesti ada pengetahuan politik, mesti ada pendidikan politik. Jadi kalau ahli politik sedia berubah, saya rasakan mereka boleh mengubah rakyat. Mereka boleh mengubah rakyat daripada sifat mereka, perangai mereka dan sebagainya. Jadi rakyat kita dah sedia berubah sebenarnya. Jadi kalau ahli politik masih lagi dalam berfikiran yang sama, tidak akan berlaku lonjatan. Jadi bagi saya ahli politik itu perlu berubah. Perlu ada satu grup dalam kumpulan-kumpulan ahli politik ini yang nak kepada politik yang kita katakan politik masa depan, politik yang lebih adil. Jadi kalau mereka sedia berubah dan mereka boleh mengubah rakyat, barulah kita boleh mengangkatkan elemen demokrasi kita ke tahap kita katakan yang lebih baik, yang menghampiri apa yang diamalkan oleh negara-negara yang kita jadikan sebagai panduan. Jadi, baik. Terima kasih kepada Dr. Amir Saifuddin Ghazali, pengarah UMC Del, iaitu Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya, dan juga terima kasih juga kepada saudara Wan Saiful Wan Jan, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi yang sudi hadir dalam bual bicara My Suara tentang pilihan raya kecil Rompin dan pilihan raya kecil Pematang Pauh Satu Perspektif Nasional. Juga kita juga mengucapkan terima kasih kepada penaja hos lokasi pergambaran kita, iaitu The Tea Pot Cafe yang sudi menaja bual bicara kita pada kali ini. Dan saya kira bahawa pendengar dan audien akan dapat memahami bahawa apakah signifikan dan juga suatu pelajaran daripada analisis kepada dua pilihan kecil yang baru saja berlangsung beberapa minggu yang lalu. Terima kasih.